Hai, selamat kembali ke channel Zulaika Roslan. Saya Zulaika dan sekarang masa untuk kita santai bersama secuan kopi sambil mendengar cerita. So guys, apa khabar? Semoga anda sihat-sihat sentiasa. Kita masih lagi road to 800 subscriber. So before that, okay, cerita-cerita yang saya kongsikan dekat channel saya ni kebanyakannya adalah hasil perkongsian ataupun pengalaman saya sendiri dan juga hasil perkongsian daripada orang-orang yang terdekat dengan saya lah. So bila saya cakap kat diorang yang saya nak buat satu YouTube channel cerita-cerita seram, kebanyakan diorang support dengan memberikan kisah seram yang pernah berlaku kepada diorang. So sekarang ni saya just nak cakap, kalau let's say korang ada apa-apa cerita seram yang korang nak share, boleh, you are free to do that. Korang boleh email dekat email address saya letak dekat deskripsi box di bawah. So korang boleh je email, insyaAllah saya boleh baca, saya akan bacakan untuk korang email tu. Untuk perkongsian cerita pada kali ni, actually satu email yang saya receive lah mengenai badi mayat sebenarnya. Okay, sebelum saya teruskan dengan perkongsian cerita mengenai badi mayat ni, apa kata kalau korang yang baru je jumpa channel ni, tekan button subscribe, aktifkan notifikasi loceng, sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik yang akan saya kongsikan dengan anda. Dan kepada anda yang telah pun subscribe dan sudi kembali, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebuah perkongsian mengenai badi mayat. First of all, saya memang selalulah terdengar orang cerita ataupun cakap-cakap mengenai badi mayat. Tapi to be honest, saya ni tak berapa sure badi mayat ni sebenarnya macam mana. Okey, so saya buat sedikit research and bacaan. So adalah satu perkongsian orang mengenai badi mayat. Okey, dia bagi tahu yang badi mayat ni sebenarnya satu jenis penyakit mistik yang boleh menyerang seseorang yang lemah semangat, terutamanya bila dia melibatkan mayat ataupun jenazah. Okey, sebab itulah dia namakan sebagai badi mayat. Dan kalau korang nak tahu, badi mayat ni pun katanya lah ada bermacam-macam jenis sakitnya dan juga puncanya. So antara punca badi mayat ni, first adalah sebab kita takut tengok mayat. Okey, ni punca utamalah kenapa berlakunya badi mayat. Okey, kebiasaannya bila orang tak boleh tengok mayat, and bila dia tak boleh tengok mayat dan tiba-tiba ada ahli keluarga dia yang meninggal ke kan, okey, jenazah kan, ada ahli keluarga dia yang meninggal, dia terpaksa menyantuni ahli keluarga yang meninggal kan. So at the time dia boleh terkena badi mayat lah. Okey, second, dia terkejut dengan berita kematian seseorang. Yang ini macam rare, tapi ada je jenis orang yang macam kau tahu pakcik kau sihat, kau tahu ayah kau sihat, mak kau sihat, tiba-tiba kan kau dapat mesej, ayah meninggal dunia, mak meninggal dunia, pakcik kau meninggal dunia. And at this time mesti kau macam terkejut, ya Allah, ya Tuhanku, aku baru je call mak aku semalam, mak aku sihat, but tiba-tiba aku dapat mesej pagi, kakak aku mesej mak aku meninggal dunia. So ini antara punca jugalah macam mana boleh terkena badi mayat, sebab dia terlampau terkejut dengan berita kematian seseorang. Third, okay, antara punca badi mayat ni adalah buatan orang juga sebenarnya. Okay, so selain macam terkena badi tu sendiri, macam kita indirectly lah, secara tak sengaja terkena badi mayat tu, tapi dia boleh juga terjadi disebabkan buatan orang. Yang ni macam pelik kan, tapi zaman sekarang ni walaupun dah moden, masih lagi ada orang yang masih lagi berjumpa dengan bomo, hantar jin dan sebagainya. Memang ada, sentiasa ada walaupun zaman dah moden. Okay, so antara kesan badi mayat ni, first, dia kata akan jadi seperti mayat lah. Kita akan kelihatan macam mayat. Pada kita mungkin nampak cermin, kat cermin muka kita macam biasa, tapi orang keliling yang tengok kita, especially macam contoh kalau kita duduk dekat hostel kan, roommate tengok kita, dia tengok kita baring kan, muka kita macam pucat yang kelihatan seperti mayat, and of course lah roommate kita akan takut macam tu lah. Okay, second is gangguan emosi lah. So sebab kita rasa macam kita ni sakit, tapi tak ada doktor ataupun apa yang macam boleh rungkai penyakit kita. Dia macam seolah-olah macam nama pun penyakit mistik kan tadi kan. So dia lebih kurang macam tu lah. So ini apa yang saya baca lah. Okay, so kalau korang ada pendapat korang yang lain mengenai badi mayat, korang boleh sharekan dekat ruangan komen di bawah. Dan untuk kisah mengenai badi mayat ni, jom kita start.
Sebuah kisah yang dikongsikan oleh Amir, okey, melalui email address yang saya kongsikan dekat bawah tu. Okey. Amir ni dia kata pada sekitar tahun 2017 ke 2018 macam tu, dia dapat berita yang pak cik dia, Pak Long dia. Pak Long ni memang dia agak rapat sebab dia dah tak ada ayah. So Pak Long ni memang tempat macam seolah-olah ayah dia lah, dia kata kan, dapat berita kematian Pak Long dia. Masa ni dia bekerja dan bertugas di Melaka. Pak Long dia tinggal di Perak. Okey, mula-mula dia kata dia dapat satu WhatsApp message macam tu lah, yang bagi tahu yang Pak Long dia tiba-tiba jatuh pengsan and sekarang berada di ICU. Okey, masa ni dia kata dia dah terus packing barang-barang dia nak balik sebab dia nak pergi visit Pak Long dia tu. Okey, daripada Melaka dia terus shoot pergi ke Perak, and bila dia dah hampir sampai dekat Perak, okey, dia dapat satu lagi WhatsApp ataupun mesej yang mengatakan bahawa Pak Long dia telah pun meninggal dunia. Okey, disebabkan dia memang dah hampir sangat nak menghampiri hospital besar Perak kan, hospital Ipoh tak silap saya dia kata. Dia terus pergi dekat hospital. And biasalah kalau kita dekat ICU ke dekat hospital, biasanya akan take time kan sebelum nurse ataupun perawat bawa turun jenazah untuk ke ruangan bilik mayat untuk disempurnakan, dimandikan dan sebagainya lah kan. So biasanya akan ambil masa lah untuk urusan dokumentasi semua tu kan. So masa dia sampai, jenazah Pak Long dia masih lagi dekat ICU. So dia boleh lagi lah naik dan melawat Pak Long dia dekat situ. And masa tu dia kata memang dia menangis agak teruk sikit sebab dia tak sempat nak jumpa Pak Long dia. Last dia jumpa Pak Long dia kata lebih kurang 2 bulan lepas, sebab lepas tu memang dia kerja dekat Melaka and dia tak ada cuti. Memang dia tak balik Perak lah. Kalau dia balik pun dia balik ke KL je lah, rumah mak dia. Okey, kat Perak memang dah lama sangat dia kata dia tak balik. So dia memang sedih dan terkilan lah pada masa tu arwah Pak Long dia meninggal secara tiba-tiba. So dipendekkan cerita, urusan jenazah Pak Long dia disempurnakan dengan baik. Okey, dia mandikan jenazah, dia solatkan jenazah, and dia juga antara orang yang membawa turun jenazah Pak Long dia ke dalam liang lahat lah. Dah settle semua. Okey, diorang pun nak pulang lah ke rumah arwah Pak Long ni. Rumah arwah Pak Long ni taklah besar mana, rumah teres biasa je. So pada masa tu ahli keluarga memang agak ramai. Jadi cousin dia, anak Pak Long lah, sewakan ataupun book satu homestay berdekatan so that beberapa daripada ahli keluarga tu boleh stay dekat homestay tu kan. So macam si Amir ni, dia dengan keluarga dia memang stay dekat homestay tu dengan beberapa ahli keluarga yang lain lah. So diorang punya plan nak stay lebih kurang 3 hari macam tu, nak tahlil semua kan, lebih kurang 3 hari macam tu lah diorang punya plan. But then lepas kebumikan jenazah, masa ni sekitar pukul 9 lebih, dekat pukul 10 dia kata urusan tu selesai. Tiba-tiba dia rasa macam lain macam tau. Dia rasa macam badan dia macam seram sejuk sangat. Okay, dia kata masa ni macam dia dah pelik, tapi mungkin juga sebab dia dah terlampau penat drive daripada Melaka sampai ke Perak dan terus sempurnakan jenazah semua. Dia kata mungkin dia dah terlampau penat. So mak dia bagi dia makan Panadol, and malam tu dia tidur memang agak awal lah, pukul 10 lebih, 11 kat pukul 11 macam tu dia dah tidur, dia kata kan. So esok paginya pun dia masih lagi rasa keadaan diri dia sama. Dia rasa macam tak sedap badan, tapi dia tak tahu kenapa. Dia tak tahu apa yang dia sakit. Masa ni sebenarnya dah rasa agak pelik lah sebab dia sihat je before that. Tapi mungkin juga sebab dia terlampau terkejut dengan berita kematian Pak Long dia ke apa. Banyak benda kan yang akan affect kita punya physical at that time and at that moment kan. So dia rasa macam dia still lagi think positif. Mungkin pasal tu dia tiba-tiba jatuh sakit. Okay, so to cut story short, dah 3 hari selesai urusan tahlil, badan dia masih lagi rasa sama. So family dia memang larang dia untuk pulang ke Melaka lah sebab nak drive seorang-seorang. And dia pun rasa memang dia tak larat sangat nak drive pergi Melaka. So kereta dia dipandu oleh abang dia untuk pulang. Diorang balik ke KL lah, rumah keluarga dia dekat KL. And dia apply leave lagi daripada company dia. Dia bagi tahu yang dia tak sihat lah, yang dia tak boleh nak masuk kerja. So dia balik rumah, dia tidur, dia lepak kat rumah. And masa ni pun dia kata dia masih lagi dalam keadaan yang kurang sihat. Okay, dan bila dia baring, dia tak masuk dalam bilik dia. Mak dia suruh dia tidur dekat ruang tamu, dekat bahagian kerusi tu lah, sebab senang mak dia nak tengok dia kan. And masa tu pun memang dia kata dia tak larat nak pergi kat bilik dia ke apa, sebab bilik dia dekat atas. So nak ulang alik atas bawah dia kata memang kurang larat kan. So dia baring kat situ. And
Boleh pula mak dia tengok dia, mak dia kata kat dia, kenapa mak tengok Amir nampak pucat lain macam. Okay, dia kata mak dia bagi tahu dia, mak dia tengok muka dia pucat macam mayat. Mak dia cakap kat dia macam tu. So masa ni dia dah macam pelik. Mungkin sebab dia tak sihat, jadi muka dia sedikit pucat daripada biasa. But then disebabkan benda ni dah drag sampai 5 hari and dia masih lagi kurang sihat, family dia ataupun abang dia bawa dia pergi klinik lah sekali lagi untuk check up, untuk buat pemeriksaan, ujian darah semua dia orang buat lah, check oksigen okey, SPO semua okey. Dia kata ambil ujian darah, tak ada denggi, tak ada kuman ke apa. But then doktor pun tak tahu kenapa, sebab suhu badan normal, okey. But dia kata aku sakit tapi aku tak tahu aku sakit apa, macam tu lah dia kata kan. So disebabkan benda ni dah drag lama, abang dia pun cakap lah kat dia, atas nasihat pakcik-pakcik dia jugalah sebenarnya, pakcik-pakcik dia lain kan, atas nasihat diorang, dia terus cakap dekat mak dia, bawa dia pergi berubat dekat ni lah, perawatan Islam, takut dia terkena badi mayat. Okey, pakcik-pakcik dia cakap macam tu lah, pakcik-pakcik dia cakap macam tu, terus bawa dia pergi berubat dekat pakar perubatan Islam, takut dia terkena badi mayat. So abang dia carilah perawat Islam yang berdekatan dekat Kuala Lumpur, and dia jumpa satu, dia bawa adik dia dekat situ, dan seperti yang dijangkakan, memang betul dia terkena badi mayat. Okey, dia terkena badi mayat mungkin sebab dia terlampau terkejut dengan berita kematian Pak Long dia. Sebab dia terlampau sayangkan Pak Long dia, jadi mungkin dia sedikit terkejut lah dengan kematian Pak Long dia. So ustaz tu bantulah untuk pulihkan dia, bagi dia air semua kan. Dan dia kata nak pulih daripada badi mayat tu sebenarnya makan masa juga, lebih kurang 2-3 kali rawatan jugalah baru dia pulih sepenuhnya dan dia ada balik energi dia macam biasa. But sepanjang dia kena badi mayat tu, dia kata dia tak sure lah, dia tak sure dia rasa sakit tu macam mana. Cuma dia rasa memang badan dia weak gila, lemah sangat. Memang dia kata aku sakit tapi aku tak tahu aku sakit apa. Macam tu dia kata pengalaman dia sewaktu dia kena badi mayat. So itu je perkongsian cerita daripada Amir mengenai badi mayat. Alright guys, itu je perkongsian cerita daripada Amir. Anggap sebagai perkongsian cerita, jangan terlampau taksub. Ingat kebenaran dia masih lagi milik Yang Maha Esa. Sampai kita jumpa on the next video. Jangan lupa like, share and comment. Kita masih lagi road to 100 subscriber. Bantu saya tambah subscriber, okay? Thank you so much. Bye.